Sejarah, Tingkatan 5, Bab 1, Kedaulatan Negara. Subtopik 1.1 Konsep Kedaulatan, 1.2 Ciri negara yang berdaulat, 1.3 Kepentingan mewujudkan negara berdaulat, 1.4 Langkah mempertahankan kedaulatan. Konsep kedaulatan. Kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Takrif kedaulatan. Menurut bahasa Yunani, kedaulatan ialah supremacy atau sovereignty yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Manakala bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Selain itu, bahasa Arab, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Seterusnya, bahasa Melayu, kedaulatan merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Pandangan tokoh. Menurut Aristotle, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Menurut Ibnu Khaldun pula, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Menurut Jean Bodin pula, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj pula berpendapat, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas pula, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Jenis kedaulatan. Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan tradisional wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita pula berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Kedaulatan kedua, iaitu kedaulatan moden. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Kedaulatan moden juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita ialah hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Jenis kedaulatan yang seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Hal ini menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang juga menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Kedaulatan terakhir iaitu kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh disyabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Ciri negara yang berdaulat.
Setiap negara yang bebas dan merdeka mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatannya. Negara kita turut mempunyai ciri yang menjadi identitinya. Ciri yang pertama, mempunyai pemerintahan. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Pemerintahan ini dijalankan secara teratur. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Ciri yang kedua ialah mempunyai sempadan. Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran, iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara kita. Ciri yang ketiga, mempunyai perundangan. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Asas kepada sistem perundangan negara kita berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Parlimen bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Ciri yang keempat, mempunyai rakyat. Rakyat merupakan penduduk di sebuah negara. Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat rusam. Mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat, keberkesanan pentadbiran. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Kemakmuran ekonomi. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Kesejahteraan sosial. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Kecermelangan hubungan luar negara. Kedaulatan penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Langkah mempertahankan kedaulatan. Pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Peranan pemerintah, mewujudkan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran, memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum, melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Peranan rakyat, memberikan kesetiaan kepada raja dan negara, menyokong segala usaha dan dasar kerajaan, memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua, mematuhi undang-undang negara. Langkah kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Peranan pemerintah, menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan, merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum, memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Peranan rakyat, menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara, memahami dan menghormati agama serta budaya berbagai kaum, mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia, melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Langkah ketiga, memupuk patriotisme. Peranan pemerintah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah,
menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui berbagai media, memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Peranan rakyat, menghormati lambang negara, menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara, meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi, menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Langkah keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Peranan pemerintah, menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara, mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa, memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara, memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Peranan rakyat, peka terhadap isu keselamatan negara, mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara, menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara, sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.